أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ayah-ayahanda, ibu-ibunda sedang jemaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada pagi ini dengan izin dan aturan pilihan serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi dipanjangkan usia kita. Dihidupkan kita pada pagi ini setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi keizinan untuk sama-sama kita dapat hadir beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita masuk pengajian kita pada pagi ini masih lagi dalam bab kelebihan ilmu dan ulama. Kitab Jawi muka surat 10 muka surat 10. Ambil daripada kata Syekh Ibn Ruslan. Ambil daripada situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi kata Ibn Ruslan, yakni Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan
mu'adzabun min qabli 'abidil wathan wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Maka orang yang alim, orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya, disiksa akan dia orang alim dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Dahulu maknanya mana kata apa? Masuk dahulu dia sebelum penyembah berhala. Ya, sebelum dahulu ini sebelum daripada kafir yang menyembah berhala. Siapa dia? Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gila, dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, yakni tiada sah. Maksud kata la yakunu, yakni tidak ada, yakni tidak dikira ilmu, tidak dikira amalan, yakni tidak sah pada amalan tersebut. Apa dia? Orang yang dia kata apa? Al-ilmu bila amalin, ilmu tidak diamalkan adalah gila, amal dengan beramal dengan tidak ada ilmu tidak sah. Begitu juga disebut dalam matan juga disebut apa? Fakulu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun, amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, tak diterima. Jadi maknanya orang yang ada ilmu, lagi-lagilah alim, hendaklah beramal dengan ilmunya, kerana akan dituntut di akhirat tentang ilmu, apa yang kamu gunakan dengan ilmu tersebut. Ini antara 4 soalan yang akan ditanya. Tidak akan berganjak kaki anak Adam di hadapan Allah Azza wa Jalla, melainkan akan ditanya 4 soalan terlebih dahulu. Dia tanya tentang muda kita, dia tanya tentang usia kita selama ni, apa kita habiskan, tenaga muda kita buat apa, usia kita ni sepanjang hidup ni apa kita gunakan, habis ke mana. Kemudian ditanya tentang apa? Tentang ilmu. Ditanya tentang harta, daripada mana kamu dapat dan kepada mana kamu belanjakan. 4 soalan. Dekat dunia kita semua akan ditanya. Sama ada berbaik-baik akan diperlihatkan sikap baik kita, sama ada berbalah-balah akan diperlihatkan juga, akan ditanya semua. Yang baik akan dihisap, yang jahat diazab. Benda yang baik dihisap, benda yang maksiat, yang jahat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tidak akan terlepas. Maknanya sabit kita di sini, orang yang alim beramal dengan ilmunya, tidak beramal dengan ilmunya akan diazab masuk dahulu sebelum penyembah berhala. Adapun orang yang beramal pula tanpa ilmu, maka amalnya tertolak. Kata Imam Al-Ghazali, la yakunu ay la yasihu, iaitu tidak sah amalan dia. Kita nak buat apa sekalipun kena dengan ilmu. Habis. Itu kata kaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim. Ni kena, sebenarnya kena ada amalan kita berziarah dengan mana? Iaitu pada rumah orang alim ataupun berziarah pada orang alim. Ada orang-orang alim pergi berziarah. Pasal apa? Nabi sebut dah di sini panduan dia. Ada tok-tok guru pergi berziarah. Bukan pergi berziarah pada ketika sakit saja. Pada ketika sihat, dia sihat pun kita pergi berziarah. Mungkin ketika ini masa untuk kita berziarah terhad, ataupun masih lagi dikekang untuk berziarah kerana PKP pada ketika ini. Tetapi Nabi sebut apa? Barang siapa berziarah akan orang alim, man zara aliman faka'annama, seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Subhanallah.
pergi berziarah orang alim. Yang kita duk caci maki orang alim, sebenarnya Nabi angkat darjat orang alim ni bukan sekadar alim ni ulama pewaris Nabi. Kita dah sebut dah hadis ni pada kuliah yang lepas berkaitan dengan kelebihan orang alim, termasuk juga pada pagi ini Nabi sebut, Nabi muliakan, Nabi angkat darjat orang alim. Siapa-siapa yang pergi berziarah orang alim, seolah-olah faka'annama zarani, seolah-olah dia menziarahi akan daku. Tu nak tinggi tu. Tinggi darjat orang alim. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim. Sekarang ni berjabat tangan dah dikekang. Terpaksa kita memilih-milih untuk berjabat tangan. Itu yang Nabi sebut akhir zaman. Akhir zaman ni manusia ni bagi salam pada orang yang dikenali saja. Tak? Wallahu alam. Adakah tu yang juga dimaksudkan oleh Nabi pada ketika ini? Kita nak bersalaman pun tanya dulu boleh salam tak boleh salam. Salam pun dengan orang yang kita kenal saja. Wallahu alam. Adakah pada ketika ini yang menjadi tanda-tanda yang Nabi sebut tu itu tanda-tanda kiamat kecil? Wallahu alam. Tapi Nabi sebut dah. Pada ketika ini akan berlakulah seumpama apa? Memilih-milih dalam keadaan memberi salam. Memilih-milih. Adakah termasuk juga berjabat tangan? Wallahu a'lam. Jadi sebarang siapa berjabat tangan dia dengan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku, iaitu akan Nabi SAW. Tu orang berebut-rebut nak salam Tok Guru. Pasal apa? Tok Guru bersalaman dengan Tuan Guru dia. Tuan Guru bersalaman dengan Tuan Guru dia, sehinggalah bersalaman para alim ulama sampai a'immatul ulama al-amilin, pada ulama-ulama mu'tabar, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada para sahabat, sampailah kepada Rasulullah. Itu pertalian tu. Kita kadang-kadang orang alim ni kita lari. Ada tak maaf pula tak? Kita lari. Tok Guru datang. Walaupun Tok Guru tu datang berkuliah tak sama macam para penceramah yang boleh berceramah menarik perhatian, suka kita mendengar. Tok Guru yang alim ni datang, kita berjabat tangan pun tak nak. Datang Tok Guru, cerita dulu, sekarang ni memang dah tentu Tok Guru pun dah salam, takut 10,000 kan. Kalau 10 salam tu hulur 10,000 kena saman, tak apa hulur balik 10,000 lah. Cerita sebelum ini kan nak. Tok Guru datang, takut kita nak salam, lari. Sedangkan Nabi sebut barang siapa yang berjabat tangan dengan para alim ulama, berarti dia juga seumpama berjabat tangan dengan aku. Tu ada perhubungan di antara apa? Di antara guru kepada guru, kepada guru, kepada guru, kepada guru, sampai pada sahabat, sampai pada baginda Nabi SAW. Tu kelebihan. Jadi kalau orang perempuan dengan cara orang perempuan lah, jangan orang perempuan pun merenyam pergi salam Tok Guru di depan, tak maunya, tak edi. Orang perempuan salam ustazah lah. Itu wasilah lah tu tak, perhubungan dia. Baik habis merenyam ke depan nak salam ustaz, nak salam Tok Guru, tu sudah gatal. Makan penapur jawabnya. Maka seolah-olah seperti berjabat tangan akan daku. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, yakni duduk bersama dengan orang alim. Sekedudukan ni bukan macam istilah kita sedudukan mahal ni, bukan. Maksudnya duduk bersama dengan orang alim. Sama ada duduk bersama tu bermuzakarah, sama duduk bersama-sama dengan orang alim. Bagaimana sekalipun duduk bersama dengan orang alim akan daku pada barang siapa sekedudukan akan seolah-olah seperti dia kata apa? Sekedudukan akan daku pada dunia, barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan akan dia serta aku pada hari kiamat. Allahu Akbar. Duduk bersama dengan orang alim, Nabi kata apa? Seperti mana dia duduk dengan aku pada dunia, barang siapa yang duduk dengan aku pada dunia, maka aku akan pilih dia untuk dia duduk dengan aku dekat akhirat dalam syurga. Allahu Akbar. Pada hari kiamat duduk dia bersama Nabi. Siapa dia? Orang yang bersekedudukan dia, yakni duduk bersama-sama dengan orang alim. Ada Tok Guru makan tengah jam makan dulu kan, masjid kita dulu kan ada, bila masjid lama dulu kan, Tok Guru datang makan belakang dulu kan, jamu makan. Ingat lagi bawa siang, ada di kalangan kita yang bawa siang. Sekarang tak ada dah. Pedama adat itu tak ada dah. Bukan masjid buat makan pun tak. Adalah 3-4 orang yang bawa siang makan dengan Tok Guru, menjamu orang-orang yang menjamu tuan-tuan guru, para alim ulama kita.
Mereka pula duduk menjamu tu orang alim. Seumpama apa? Kiaskan dengan tadi. Seumpama dia menjamu orang alim tadi ni, seumpama dia menjamu juga apa dia? Sampailah kalau berjabat tangan pun seumpama dia berjabat tangan dengan Rasulullah. Kalau dia duduk dengan orang alim seumpama dia duduk dengan Rasulullah, barang siapa juga menjamu, begitulah dia menjamu orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihan dia apa? Macam mana dia memuliakan Rasulullah? Itu. Sekarang tak ada dah, tak ada dah. Dulu kampung kita ada adat, saya ingat kecil-kecil tu lah. Ada dia bawa siang 3-4 orang keluarga ni bawa siang ni, yang ni bawa siang ni bawa siang ni makan. Yang ada yang tak ada balik macam tu kan. Ada. Pasal apa? Tu cerita orang-orang kita dulu-dulu ni. Bila faham tentang kelebihan orang alim ni. Bahkan sekarang ni bukan takat menjamu, lari lagi daripada orang alim lagi ada. Bahkan berkira-kira dengan orang alim lagi ada. Bahkan mengata-ngata orang-orang alim lagi ada. Ustaz ni datang bagian. Ustaz ni, tok guru ni datang bagian. Maknanya kalau memuliakan orang alim pun seperti mana dia memuliakan Rasulullah. Kalau dia memfitnah, kalau dia mencerca, menghina orang alim, seumpama dia juga mencerca, menghina para alim, ulama dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Tu cerita dia gitulah. Habis. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku dhiman. Apa maksud dhiman? Jamin baginya atas Allah Ta'ala akan syurga. Subhanallah. Ziarah orang alim pun dijamin syurga. Kita ni pernah tak pergi ziarah orang alim? Itu masalah. Tu ada masa pergi buat program, pergi ke pondok. Kita pergi ziarah, pergi pondok, jumpa tok-tok guru. Mudah-mudahan dengan kita ziarah ke pondok tadi ni memberi syafaat pada kita, iaitu Nabi kata, aku dhiman, aku jamin dia atas Allah Ta'ala ini, aku jadi penjamin pada Allah Ta'ala akan dia ni syurga. Ziarah orang alim. Allahu Akbar. Kelebihan kita tak biasa dengar kelebihan orang alim ni. Kemudian kita yang banyak dengar orang yang mencaci maki orang alim. Tu tambah-tambah dalam bab politik lagi-lagilah. Orang politik ni dia memang tak ngam dengan orang alim, memang tak ngam lah. Dengan tok-tok guru memang tak ngam lah. Tu boleh keluar cercaan, caci maki tok-tok guru ni, orang alim sebab ni semua munafik kena. Saya pernah cerita daripada tuan-tuan. Mudah sungguh. Sedangkan dia baca Fatihah pun tak betul. Bila baca Fatihah tak betul, semayang pun tak sah. Baca Fatihah tak betul, bukanlah Fatihah. Bila bukan Fatihah, tak sempurna rukun semayang. Bila tak sempurna rukun semayang, bukanlah nama orang semayang. Tapi dia boleh mengata apa? Ustaz-ustaz ni semua munafik belaka. Kalau dia memunafikkan orang-orang alim, tok-tok guru alim, artinya apa? Dia juga menghina orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Kita tak biasa dengar gitu. Kita marah macam mana pun, apa yang kita boleh kata, doa. Allah Ta'ala memuliakan seseorang itu dengan ilmu dia, kealiman dia, dengan ilmu dia, maka kita memuliakan macam mana Allah Ta'ala dan Rasulullah muliakan seorang itu dengan ilmu dia. Itu cerita tak? Kita tak biasa dengar benda-benda hadis berkaitan dengan fadilah ilmu dan ulama. Hari ni kita dengar. Habis dari itu. Dan dia kata lagi daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, bahawasanya berkata ia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya. Tadi ziarah pada ketika hidup lah, ini ziarah pada kuburnya, pergi ziarah kubur orang-orang alim. Kita buat itu program, anjuran mim gitu. Kita pergi berziarah, pergi ke pondok waktu boleh merantah sebelum yang terbaru ni, kita pergi ziarah kubur orang alim. Syekh Idris Marbawi kita pergi. Kita ziarah lagi kubur tok-tok guru di belah Penang, kita pergi ziarah. Kita pergi ziarah ke pondok Sungai Bakak, kita pergi ziarah. Mudah-mudahan ada keberkatan di akhirat esok yang kita pergi berziarah pada guru yang masih hidup, dan termasuklah orang alim yang pada kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya, di sisi kubur, akan satu ayat daripada kitabullah. Apa ayat? Surah Ikhlas kah? Fatihah kah? Biasanya kita akan baca Fatihah dan surah Ikhlas lah. Nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu maligai daripada syurga. Allahu Akbar. Ada orang kata pula, banyak sangat Tuhan bagi, muat ke syurga nanti. Itu tolol punya bahasa lah. Muat ke syurga? Syurga ni dia bukan hidup pada cara atas dunia. Bukan cara atas dunia.
Mahligai Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala nak bagi pun tak terjangkau, tak dapat dipikir dengan akal kita. Bayangkan nikmat syurga macam mana ya. Disebut salah seorang daripada ahli syurga, apabila dia masuk di kebun syurga, dia lihat ada buah daripada syurga, dia pun makan. Ni saya nak bagi maksud dia. Nak kita menggambar dengan akal tak akan tergambar. Tak boleh nak gambar dia akal kita macam mana. Dia makan buah. Habis dia makan buah sedap sangat. Lalu dia tengok ada buah yang lain, dia pun ambil dan dia makan lagi. Sedap. Sedap sungguh daripada yang tadi. Dia tengok dia makan lagi yang lain pula. Sedap lagi daripada yang kedua tadi. Dia ambil lagi yang keempat, sedap lagi yang ketiga. Dia makan sehinggalah ada teguran daripada seorang. Tepuk belakang dia. Kamu lihat belakang kamu, lihat di belakang, pandang di belakang, rupa-rupanya buah yang dia makan tadi, sisa-sisa biji-biji yang dimakan tadi ni menggunung tinggi dah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam syurga ni bukan seperti satunya, kesedapan nikmat dia bukan seperti dalam atas dunia. Maksudnya apa? Makan dalam syurga ni bukan kerana lapar lah, makanlah dalam syurga. Makan dalam syurga kerana sedapnya benda makanan dalam syurga, bukan sebab lapar. Kita kat dunia sebab lapar lah. Laparnya bahasa Maggi pun jadi lah. 3 jam lepas tu mulai perut. Tak tahan perut. Dalam syurga makan bukan kerana terlapar, tapi kerana sedapnya nikmat dalam syurga. Itu baru bab makan. Bab minuman, berjenis-jenis air yang bermacam-macam color air, kita minum sedap, minum lagi sedap, minum lagi sedap, sedap lagi, sedap lagi, sedap lagi, sedap lagi. Tak kembung perut pun macam di dunia. Kebun-kebun dalam syurga, pokok-pokoknya disebutlah hadis Nabi, pokok dalam syurga macam mana. Kalaulah kuda berlari di bawah teduhan pohon di dalam syurga. Pohon syurga tu, pokok dalam syurga, kuda berlari dengan pantas mengelilingi batang pohon syurga itu, nescaya sehingga patah tengkuknya belum sampai lagi pada tempat permulaan tu. Punya besar dah. 70 tahun disebut apa? Sehingga 70 tahun belum lagi sampai ke tempat permulaan kuda lari tadi. Tu baru satu pohon syurga. Macam mana keadaan dalam syurga? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah Ta'ala akan beri kepada siapa yang pergi berziarah orang alim, termasuklah pergi berziarah pada kubur orang alim. Kena buat juga program kita nak. Masjid kita ziarah perkuburan orang alim. Di Perak saja berapa banyak kubur orang-orang tuan-tuan guru yang alim. Di Kuala Kangsar saja ada berapa banyak kubur-kubur tok-tok guru yang alim. Pergi berziarah. Baca dia apa-apa akan daripada ayat Quran. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan setiap satu huruf yang dibaca atas kuburnya satu maligai dalam syurga daripada emas. Tadi satu langkah maligai dalam syurga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibaca atasnya pada kubur satu maligai dalam syurga daripada emas, seperti yang tersebut dalam Riyadhur Riyahin. Disebut dalam kitab Riyadhur Riyahin. Habis. Hikayat daripada Ka'ab al-Ahbar. Daripada Ka'bul Ahbar berkata ia, bahawasanya Allah Ta'ala hisapkan hambanya, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, disuruh dengan dia kepada neraka, maka apabila dibawa akan dia kepadanya, firman Allah Ta'ala, bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku itu. Bila mana seorang lelaki ditimbang-timbang amalannya, berat amalan kejahatannya daripada kebajikan, maka Allah Ta'ala hukumkan dia masuk ke dalam neraka. Maka bila dibawa lelaki ni ke neraka, Allah Ta'ala panggil Jibril, kamu tanya pada lelaki itu, kamu pergi tanya pada lelaki itu. Apa dia tanya? Iaitu dia kata apa? Kata Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku. Allah Ta'ala firman pada Jibril, dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim? Tanya pada dia. Ni dah hukum, jatuh hukum masuk neraka ni. Dalam nak bawa ke penjara neraka ni, Allah Ta'ala perintah Jibril, tanya pada dia, ada tak dia duduk dengan orang alim? Maka aku ampun baginya dengan syafaatnya. Kalau ada dia duduk dengan orang alim, tok-tok guru, tuan-tuan guru, alim ulama, maka aku akan bagi syafaat, aku keampunkan dosa dia. Maka bertanya Jibril akan dia. Jibril pun tanya pada lelaki itu. Maka berkata ia,
tiada. Aku tak pernah duduk dengan majlis orang alim. Tak pernah duduk dengan orang alim pun. Makan meja ke, duduk dalam pengajian orang alim, tak pernah duduk. Orang mengaji aku cabut, orang mengaji aku cabut. Mengaji, kuliah tidur tak apa lagi. Itu standard, subuh-subuh ni standard. Kalau tak tidur bukan subuh namanya tak. Mengaji. Itu ya nak, mengaji subuh-subuh. Tapi kalau boleh jegir mata, makna handai lah tu. Kalau yang baca kitab dekat depan ni memang kena jegir mata. Mana mau orang baca kitab tidur. Yang mendengar tu kalau boleh jegir mata kira handai lah. Kalau tidur tu subuh tu kira standard. Tu standard lah. Kalau boleh jegir mata okey handai. Ada satu masjid tu, kita baca kitab kat sini. Kemudian ni ruang sembahyang. Lepas tu belah sana tu ada ruang sembahyang juga tapi gelap. Tapi gelap. Kuliah subuh ada orang ayah-ayah yang jenis duduk tempat gelap kan. Duduk tempat gelap. Saya tak tahulah dia bertidur ke, dia berjaga, tak tahulah. Tapi gaya-gaya macam dia tak tidur, kira orang tu kan. Kira handai depa tu. Subuh, waktu kuliah subuh duduk tempat gelap. Kalau tak tidur tu kira handai. Tempat terang pun lebuh lah, tempat gelap. Maka berkata ia tiada, kata lelaki ni, aku tak pernah duduk dengan orang alim. Maka firmannya, tiada olehmu akan dia. Tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Yang kedua, Allah Ta'ala perintah Jibril, kamu tanya dekat dia, ada tak dia kasih, suka dia pada orang alim? Maka katanya tiada. Dia tak suka pun dengan orang alim, menyampah dia, benci sungguh dekat orang alim. Para alim ulama ni marah sungguh dia. Maka firmannya, kata Allah Ta'ala lagi, tanya olehmu ya Jibril akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Ada tak dia makan dengan orang alim? Maka katanya tiada. Tak, dia kata, aku pun bukan takat nak makan, memang menyampah pun kat orang alim ni. Nah, ustaz-ustaz ni tak suka nak makan sekali lagi lah. Maka firmannya, kata firman Allah Ta'ala bagi Jibril, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim? Ada tak dia duduk bersama satu kampung dengan orang alim? Maka katanya tiada. Tak juga. Duduk sekampung dengan orang alim pun tak pun. Berjiran apatah lagi lah. Maka firmannya, firman Allah Ta'ala pada Jibril, tanya olehmu wahai Jibril akan dia, adakah muwafaqat namanya akan nama orang alim? Nama dia ada tak nama dia berbetulan dengan nama orang alim? Bukan orang alim tu lah, mungkin nama dia ulama-ulama dulu ke? Ada tak nama dia seperti mana nama orang alim? Kemudian katanya apa? Adakah muwafaqat namanya akan nama orang alim, atau nasabnya, keturunan dia nasab orang alim? Maka katanya tiada. Tak juga. Nak kata keturunan orang alim pun tak juga. Nama-nama orang-orang alim pun tak juga. Kemudian maka katanya tiada. Firmannya, firman Allah Ta'ala, tanya olehmu Jibril akan dia, adakah ia kasih akan lelaki yang kasih ia akan orang alim? Mana ada tak dia berkawan dengan kawan dia itu, berkawan dengan orang alim? Mana dia suka kepada orang yang suka kepada orang alim? Ada tak? Dia ni tak suka pada orang alim, tapi dia suka kepada kawan dia. Kebetulan kawan dia ni suka kepada orang alim. Ada tak? Maka katanya bahkan ya, aku ada berkawan dengan kawan aku yang dia ni suka dengan orang alim. Itu maksud dia. Maka firmannya, kata firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, bawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga, maka bahawasanya telah aku ampun baginya dengan sebab demikian itu. Wallahu a'lam. Nampak syafaat orang alim tu, sampai kalau nama seperti nama orang alim pun Allah Ta'ala akan beri keampunan bagi orang-orang yang nama orang alim. Itu nama lah. Kita nama sekarang ni tak nak pilih dah nama sahabat, tak nak pilih dah nama yang terbaik, nama Asma'ullahul Husna. Nama yang kedua yang terbaik, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang boleh kita ambil. Nama terbaik yang ketiga iaitu para sahabat radhiyallahu ajma'in. Nama terbaik yang keempat iaitu nama para alim ulama. Nama terbaik yang kelima iaitu mana-mana nama yang maksudnya maksud yang baik. Itu je. Pilih maksud yang baik. Jadi nama pun memberi syafaat bila mana nama itu seumpama nama dengan nama para ulama. Makan dengan para ulama pun memberi syafaat, suka pada ulama pun memberi syafaat.
Kita baca dah hadis sebelum ni, orang yang melihat wajah orang alim pun diberi dengan kelebihan yang besar. Sehingga Allah Ta'ala, Nabi SAW memuliakan orang alim. Sehingga orang yang sekedudukan dengan orang alim juga artinya dia bersekedudukan dengan Nabi SAW di dunia dan akan didudukkan di akhirat esok. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ambil kelebihan para alim ulama ini untuk kita dapatkan syafaat dekat akhirat esok, seperti mana yang disebut dalam kitab ini. Ambilan sandarannya daripada hadis Nabi SAW. Baik, habis. Satu lagi penutup. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu ibadah, dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan bahas daripadanya itu jihad, yakni seperti perang sabil, dan mengajarkan akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Ini berkaitan dengan ilmu. Habis tadi, sehingga tadi disebut tentang kelebihan kita bersama dengan orang alim, masuk kita pada ilmu pula. InsyaAllah bab ilmu ni kita akan masuk pada kuliah akan datang. Cuma saya nak sebagai penutup, dalam hadis Nabi ni yang maksud dia belajar ilmu kebajikan, menuntut sungguh-sungguh tentang ilmu tadi ini dia jadi ibadah. Muzakarah, ini perbincangan ilmu tadi ini jadi tasbih, dan bahas, kita berbahas tentang ilmu ni. Ini hukum dia begini, kita pun bahas sabit dia dengan dalil-dalil daripada jihad, yang ini seperti perang sabil, dan mengajar ilmu pula, iaitu jadi apa? Sedekah. Mengajar jadi sedekah. Saya teringat bila dalam dah disebut sahabat-sahabat Nabi, bila sahabat-sahabat Nabi ni mengajar Al-Quran pada anak-anak mereka, iaitu seperti mana mengajar berperang, mengajar perang. Mengajar perang ni, orang takkan mengajar perang dalam keadaan lembut-lembut. Tak? Orang takkan. Bila belajar perang mesti dengan ketegasan, mesti dengan keberanian, mesti dengan. Sahabat-sahabat Nabi disebut apa? Sahabat-sahabat ni apabila dia mengajar anak mereka Al-Quran, maka mereka akan mengajar seperti mana mereka belajar untuk berperang. Tu mengajar Quran. Betul lah orang dulu-dulu ni kalau mengajar Quran pakai rotan ke pakai apa tu memang betul ya. Memang betul itu cara dia mengajar Quran. Mana sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Itu dalam bab Al-Quran. Berarti dalam bab lain saya nak sabit bahas ilmu tu pun jadi jihad pada perang fi sabilillah. InsyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan ilmu pula. Habis kita pada pagi ini berkaitan dengan kelebihan ulama'. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita bersama para alim ulama di yaumil mahsyar esok, di akhirat esok, dan juga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Habis ada soalan sekadar yang termampu saya jawab, saya cuba jawab insya-Allah, mudah-mudahan. Wahabi. Jauh daripada Ahlus Sunnah. Sekejap. Di Johor tak boleh lah, memang tak ada lah. Di Perak ni warta dah keluar lah, lama dah. Kemudian keliling yang terbaru ni bulan lepas pun keluar satu surat keliling yang di dalam WhatsApp tu tulis dah. Sebelum tu banyak dah cerita kisah bab Wahabi ni. Wahabi ni masalah dia bab mana? Bab akidah. Bab akidah. Bab fiqh. Bila kata bab fiqh ni dia besarkan perkara-perkara khilafiyah. Seperti wirid lepas mayang, seperti tahlil, seperti apa? Selawat. Selawat syifa tak boleh. Sesat. Jadi bid'ah. Jadi syirik. Kemudian talqin tak boleh. Dia benda-benda khilafiyah, benda-benda cabang agama. Benda yang para ulama dulu ni dah bahas dah benda ni. Kan tak jadi bahas tadi jadi jihad kan. Para ulama dulu dah bahas, dah bincang dah. Talqin, ada tak sandaran dia yang mengatakan boleh, ada sandaran, ada. Yang mengatakan tak boleh pun ada sandaran dia. Begini. Maka hukum dia begini. Hukum dia harus nak dibuat. Siapa buat? Siapa tak nak buat? Maka tak payah buat. Yang tak bolehnya apabila siapa baca talqin jadi
bid'ah, sesat. Siapa yang tak baca talqin pula, dia pun ni sesat, tak boleh juga. Nah, buat tak buat sudah. Buat pun baik, tak buat ada masalah, ada kebaikan dia tersendiri. Contoh, zikir lepas mayang, doa ramai-ramai lepas mayang. Kunut. Kalau di setengah-setengah tempat tu kunut tak boleh. Kunut ni Nabi tak buat. Dia kan. Tarawih pula jadi 8.20. Itu masalah fiqh. Masalah fiqh ni tak apa lagi. Masalah tak apa ni bukan apa, di masalah dua-dua ni ada hujah dia. Cuma yang tak boleh apabila golongan yang mengata tak boleh, dia pula hukum siapa buat jadi bid'ah, masuk neraka. Dia tak kata masuk neraka. Siapa yang baca zikir lepas mayang, maka dia pun kata Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, maka benda ni bid'ah, sesat dalam neraka. Tapi dia tak kata masuk neraka. Bila dia kata muka hukumkan masuk neraka, mereka akan menafikan pula. Wahabi ni itu bab fiqh tu luas lah, macam-macam lagi lah. Saya sebut talqin tadi, tahlil antaranya, tahlil. Sedangkan tahlil ni ada sandaran dia, sebutan dia apa dia, iaitu mensucikan Allah Ta'ala. Kaedah dia, memang kaedah dia kita tak kata inilah kaedah Nabi buat, tak kata pun. Tapi ulama' susun dah. Ini cerita bab ulama' tadi lah. Ulama' susun dah begini untuk kita orang awam boleh kita berzikir, supaya hati kita ni hidup dengan zikir. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu iaitu la ilaha illallah. Maka kita pun berzikir dengan cara begini. Kemudian pahala sampai tak sampai pada si mati, itu dibahaskan. Sedangkan benda tu, kalau nak kata pahala tak sampai kepada si mati, ni saya sebut bab fiqh, saya tak sebut bab tauhid lagi. Saya sebut yang paling ringkas lah ni, kelu-kelu dia tu. Sedangkan mereka kata pahala tak sampai pada si mati, yang pastinya anak baca baru sampai. Kalau itulah hujah dia, anak saja atas dalil bila mati seorang anak Adam, maka tinggal padanya hanya 3 perkara, lain semua habis. Doa anak yang soleh, itu ya. Jadi anak kena doakan pada mak bapak. Tapi kenapa dalam semayang kita doa, dalam semayang jenazah kita doa pada si mati, betul tak? Allahumma ghfir lahu. Kenapa doa untuk si mati? Itu kata maknanya doa kita ni bersampai juga. Dia jadi bahas. Dua-dua ada dalil kan, masalah fiqh. Jadi kalau mereka tak nak doakan pada si mati, tak apalah. Kalau mereka tak nak bagi kami doa dekat bapak mereka tu dengan doa syurga, kami nak doa akan masuk neraka. Itu je, tak sampai pun. Tak nak juga tak. Mesti nak doa baik tak? Itu cerita dia. Jadi mereka tak nak buat, sudahlah. Orang nak doakan dekat bapak mereka, masalahnya. Kalau tak sampai sekalipun, pahala-pahala bacaan ni pun orang yang membaca tetap dapat pahala. Itu masalah cabang agama lah, masalah furu' lah. Dia jadi khilaf di antara ini jadi pertembungan ni. Tapi yang paling bermasalah apabila akidah mereka, akidah yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ni yang masalah yang kita duk baca malam tadi, tauhid lah. Apabila akidah puak-puak Wahabiyah ni mengatakan Allah Ta'ala tangan, ada tangan, 2 tangan. Dalil Al-Quran juga. Tapi dengan dalil Al-Quran tersebut, Allah Ta'ala akan menggulungkan di akhirat itu dengan kedua tangannya, akan menggulungkan langit-langit. Maka menunjukkan Allah Ta'ala ada tangan. Diambil zahir ayat, literal pada ayat tersebut, maka dihukumkan Allah Ta'ala bertangan. Bila bertangan, dah menyerupakan dengan jisim, jadi Allah Ta'ala tu dia 2 keadaan. Sama ada jadi golongan yang menyerupakan dengan makhluk. Kalau dijisimkan Allah Ta'ala, jadi golongan yang tajisim. Tajisim ni membentuk tubuhkan Allah Ta'ala, tu jadi syirik. Tapi kita tak boleh nak hukum lah. Kita tak boleh hukum, bukan kita untuk menghukum, cuma kita mengaji supaya kita jangan tergolong dengan golongan akidah Wahabiyah ni. Itu dah baru bab tangan. Tuhan dekat atas mengkaitkan ataupun menisbatkan Tuhan bertempat. Tempat. Maka kalau dalil ada juga. Dalil Nabi naik ke langit. Dalil Tuhan duduk di atas, iaitu macam-macam dalil yang sama juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia kaitkan dengan apa? Allah Ta'ala tu dengan sifat kesempurnaan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beza dengan Wahabi ni dikaitkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikaitkan Allah Ta'ala dengan sifat kamalat, kesempurnaan. Jadi bila sifat kesempurnaan, dah ternafilah sifat makhluk. Itu beza Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham tak? Tapi tak perasan. Ramai anak-anak muda ni tak perasan.
Pasal apa? Tak menyelusuri kitab-kitab ulama Nusantara yang dah tulis dah dalam kitab-kitab kuning ni. Tulis dah. Kitab-kitab pondok-pondok ni tulis dah bab tauhid ni, bagi nampak. Betul penting mengaji tauhid, tapi paling orang tak berapa nak minat mengaji tauhid lah. Pasal apa? Alasan pening. Alasan tak faham. Bukan tak faham, sebab mereka tak nak mengaji, tak faham lah. Nah, bila patutnya bila tak faham lagi mengaji, tak faham lagi mengaji, tak faham lagi mengaji. Sampai bila? Sampai Allah Ta'ala bagi faham. Bukan tak faham lari. Bila tak faham lari, maka kita tak mengenali, tak ma'rifatullah, tak mengenal sifat kamalat Tuhan. Apa yang dikatakan sifat kamalat tu? Lawan bagi sifat kamalat, sifat lemah. Apa yang kata sifat lemah, apa yang kata sifat kamalat. Wahabi ni dia tak kenal. Senang kata tak kenal. Sebab tu dia boleh mengatakan Tuhan dengan bersifat dengan sifat baharu. Tuhan turun. Tuhan turun. Macam mana kita turun? Tuhan turun. Tuhan berkaki, duduk atas arasy, duduk, kakinya bersila, berdempit di atas arasy, duduk atas kerusi, kaki berdempit di atas arasy. Allah. Tuhan bersila. Bersila macam mana? Bersila macam tuan-tuan duduk. Ni bersila. Bersila ni sifat apa? Sifat manusia. Harimau tak bersila, betul tak? Pernah tengok cikgu you pernah tengok harimau bersila? Kalau harimau tu bersila, maknanya orang lah tu. Mungkin zoo dia harimau dah tak ada dah. Dia serokok kepala dia kan. Tu maknanya orang lah tu. Tak ada harimau bersila duduk. Tu apa? Tazim Melaya kan. Itu bukan dia. Harimau duduk bersila makan nasi lah. Tu bukan dia. Harimau tak duduk bersila. Harimau tak duduk berlunjur macam kita. Berlunjur. Maka bila katakan Allah Ta'ala duduk bersila, telah menyerupakan tasbih pada mana? Pada sifat makhluk. Tu pebab Wahabi ni. Tapi kita kata, betul lah Allah Ta'ala duduk bersila. Kemudian mereka kata Allah Ta'ala melihat dengan mata. Oh, dia berkata, Ahlussunnah Jemaah kata bukan melihat dengan mata. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar dia, sifat lihat, bukan dengan mata. Sebab bila mata berjisim, kita sebut dalam kitab tauhid kita kan, berjisim. Jisim ni sifat makhluk. Tuh, sifat makhluk. Maka bila kata dia sifat dengan sifat makhluk, maka mereka telah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Syirik. Mereka kata Allah Ta'ala dengar dengan telinga. Bukan dengan telinga. Ahlussunnah Jemaah kata apa? Allah Ta'ala mendengar dengan sifat dengar dia. Bila dengar dengan alat ni, maka sama dengan makhluk. Tu Wahabi ni. Bila yang tak faham, yang tak kenal ni, tak pernah mengaji, tiba-tiba jumpa jenis Ustaz Wahabi ni, pakai logik akal, melihat mesti dengan mata. Habis. Allah Ta'ala melihat mesti pula dengan mata, mana dengan alat. Allah Ta'ala berhajat kepada alat. Maka tak adalah sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Tu bahaya Wahabi ni. Nak kenal macam mana? Nak kenal cara dia mengaji sifat 20. Sebab bila orang tanya nak kenal macam mana, kita kata kalau nak kenal demo ni suka membida'ahkan orang. Payah juga. Tapi bila nak kenal macam mana, mengaji sifat 20. Pegang betul-betul Ahlussunnah Jemaah ni, yang dah disusun metod dia dengan tauhid sifat 20, pegang betul-betul. Bila datang selain pada sifat 20 ni, kita tahu dah yang ni bukan Ahlussunnah wal Jemaah. Ada. Tapi nak kata kafir ke? Tak boleh kata kafir. Tapi Islam. Tapi akidah macam mana? Wallahu alam. Akidah yang sahih macam mana? Ahlussunnah wal Jemaah. Kita pegang yang metod dia tauhid sifat 20. Wallahu alam. Tu kira paling ringkas lah tu. Saya jawab tu paling ringkas. Tu bahayanya Wahabi. Wallahu alam. Habis. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Ya je. Kita ni kecil mentimun je tak? Dia mau besar-besar balah kita yang pening, penyudahnya kita yang serabut perut tak? Tu kata dua-dua tu ada dalil dia. Cabut rumput atas kubur pun ada dalil dia, ada hujah dia. Sebenarnya dua-dua tu bila dibahaskan jadilah seperti pahala berjihad sebenarnya. Tapi janganlah bila dah berhujah, mereka beramal dengan apa yang mereka hujahkan, apa yang mereka pegang, mereka pula beramal dengan apa yang mereka hujahkan. Okey, selesai. Orang awam nak ikut yang mana? Orang awam boleh pilih. Ni ada hujah dia, ni ada hujah dia. Jadi nak pegang, kalau aku tak buang rumput ni panjang pula, aku nak duduk baca Yasin ke apa sekarang, panggung pula. Tu nanya pula aku, maka potong pula, potong yang macam mana? Jangan tarah bagi perhabis, potong bagi cantik lah. Pilih antara yang tengah-tengah, duduk tengah-tengah. Bagi cerodik pun kita ni tak. Kadang kita pun dengan kubur-kubur pun tak pergi. Jadi sebenarnya benda yang berlaku ni apabila dua-dua ustaz-ustaz ni dia jadi perbalahan. Memang berlaku pun. Ini isu yang berlaku antara orang alim ni. Masing-masing ada hujah.
tak nak ambil jalan titik persamaan antara mereka. Apa dia? Ini masalah khilaf ni. Masalah khilaf sepatutnya. Jadi cara dia bagaimana? Kalau dikubur kita sendiri, kita ambil jalan tengah. Kalau dibiarkan panjang jadi mudarat, maka dipotong pendek supaya tidak jadi mudarat, dan masih lagi ada rumput-rumput yang berzikir dan nampak cantik pada kubur tersebut. Satu. Yang tak bolehnya, jelas tak boleh apabila kita mematahkan pohon ranting-ranting pada kubur orang lain. Itu tak boleh. Di tempat kubur kita, insya-Allah kita tak buat dah di tempat kita. Kita tanam jenazah baru, tak ada pokok yang nak ditanam, kita pun patahkan daripada ranting pokok kubur orang sebelah, lalu tu kita pacak. Yang ni tak boleh, yang ni haram. Ni jelas haram. Yang tak boleh. Pasal apa? Kita telah mengambil hak orang, kita telah mengurangkan daun-daun pokok-pokok yang berzikir kepada kubur orang sebelah. Hak dia tu kita ambil. Yang nak jawab siapa dia? Yang nak jawab siapa yang mematahkan tu. Hak dalam kubur dia macam mana? Wallahu alam, serah pada Allah Taala. Itu kita kena sana. Itu boleh. Keraskan satu tempat bunga yang memang kita standbykan untuk dipacakkan di atas kubur. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat kita pada pagi ini. InsyaAllah menjadilah orang yang amanah di dunia, maka Allah Ta'ala akan himpunkan kita juga kita di akhirat esok di tempat orang-orang yang amanah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma alimna ma jahilna fi dunya wal akhirah. Allahumma arfa'na bima 'allamtana, Allahumma akrimna bima 'allamtana, Allahumma sallimna wal muslimin. Ba'idna min 'adzab, qaribna ila Rahman, janibna min syaitanil ma'siyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa dinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.